Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz doakan kamu semua sihat-sihat selalu. Baik, pada minggu ini insya-Allah kita akan mempelajari tajuk baru, iaitu tajuk di dalam bidang ibadah. Dalam bidang ibadah. Pada minggu lepas kita telah mempelajari tajuk solat tiang agama. Pada minggu ini insya-Allah kita akan sambung pelajaran ibadah, iaitu berkenaan dengan solat juga, iaitu sempurnakan solatmu, solat sempurna. Jadi kamu boleh lihat muka surat 106. Kerana bila kita belajar solat ini merupakan satu perkara yang amat penting kepada kita, kerana ia merupakan kewajipan kepada semua orang Islam, termasuklah lelaki dan perempuan. Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan solat. Di dalam pelajaran lalu kita telah melihat dalil naqli yang Allah nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi Allah Subhanahu taala memfardukan solat ke atas orang lelaki, orang mukmin lelaki dan perempuan, mengikut ketetapan dalam waktu-waktu yang tertentu. Jadi ada 5 waktu solat. 5 waktu solat. Yang pertama iaitu sembahyang subuh, yang kedua sembahyang zuhur, yang ketiga sembahyang asar, yang keempat sembahyang maghrib, dan yang kelima sembahyang isya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita. Jadi kewajipan bersolat ini adalah wajib. Kalau siapa tak buat, maka dia telah berdosa kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada berpesan di dalam hadisnya, yang bermaksud sesungguhnya perkara yang pertama yang dikira, dihitung, dihisab, dikiralah di hari akhirat nanti adalah solat. Sekiranya solat kita baik, maka baiklah keseluruhan amalan kita. Jika kita solat kita buruk, maksud buruk ni macam kita melewatkan solat, kita tinggalkan solat secara sengaja, ataupun kita solat secara kata apa, secara cincai macam tu, ataupun secara laju-laju, tak ikut tertib, jadi solat kita dikira buruk, maka seluruh amalan kita pun jadi buruk. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tajuk solat. Kita harapkan kamu semua dapat memahami tajuk ini dengan baik. Kerana apa? Kerana perintah solat ini adalah perintah yang wajib bagi semua orang Islam. Siapa yang tak bersolat maka dia berdosa. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada minggu ini insya-Allah kamu buka muka surat 106, halaman 106, yang bertajuk solat sempurna. Salam alif ta solat, sim mim sem pa wa ra pur nun alif na sempurna, solat sempurna. Maksud solat sempurna ni solat dengan betul-betul, dengan baik, dengan penuh tertib. Bukan solat macam cakap-cakap ayam, patuk-patuk ayam. Ayam makan macam mana? Bila dia patuk makan dia berlaju. Macam tu. Jadi solat kita tak nak macam tu. Dibuat dengan tertib, dengan laju-laju, dengan kalut-kalut. Kita kena baca apa yang bacaan dalam solat tu. Setiap perlakuan tu ada bacaan dia. Hari ini kita akan belajarlah apa bacaan yang ada dalam solat tu. Okay, sekarang kita tengok nombor 1. Perhatikan dan teliti. Perhatikan dan teliti. Tengok gambar di sini. Okay, di sini adalah gambaran di sebuah surau.
Sudut tahsin rukun solat. Okey, seorang ustazah Aisyah telah mengajar murid-muridnya cara-cara hendak mengerjakan solat, nak mendirikan solat. Okay, jadi sudut tahsin rukun solat ni maksudnya sudut tahsin, sudut untuk kita memperelokkan. Tahsin ni maksud memperelokkan rukun solat. Ya, rukun solat. Rukun solat ada 13 ya murid-murid. Rukun solat ada 13. Jadi Ustaz akan bagi tahu satu persatu apakah rukun-rukun solat. Jadi kalau kamu datang ke sekolah nanti, sekolah dibuka ni, insya-Allah kita akan buat macam ni lah, macam mana keadaan rukuk. Bila rukuk ni tak boleh rukuk bawah sangat pun tak boleh juga, ataupun kepala tinggi sikit pun tak boleh juga. Agak-agak kalau kita letak segelas air di sini, dia duduk elok-elok di belakang ni. Ni gambar dalam ni lah. Dia tak tumpah lah air ni. Itu maksud ustaz tu. Jadi kita buat dengan elok-elok. Okey, sekarang kita tengok. Yang ni perlakuan orang sedang rukuk ya. Murid sedang rukuk. Sekarang kita tengok. Tengok di sini tulisan yang ada background yang berwarna purple di sini. Rawaru kafanun kun rukun salam alif talat salat rukun salat ialah alif ya ia lam halah ialah para perkaf alif kara alif ra perkara yang mim sin mista yati misti rukun salat ialah perkara yang mesti dal di lam alif la kaf waku kaf nun kan dilakukan da alif dalam mim lam dalam salam alif talat salat rukun salat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Jim jikaf ka jika tayati dal qahda tidak dal di lam alif lam kaf waku ikut ya kaf nun kan dilakukan sa lam alif talat salat alif a kaf nun kan akan tarater baba talam tal terbatal jika tidak dilakukan solat akan terbatal. Okey, nah rukun ustaz baca lebih awal, kamu ikut ya. Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Jika tidak dilakukan, solat akan terbatal. Okey, yang bawahnya pula. Tahukah kamu rukun dalam solat? Jadi persoalan di sini ialah tahukah kamu rukun dalam solat? Baik, rukun dalam solat ni ada berapa? Itu kita telah buat kalau kem tarikh solat. Jadi kita telah mempraktikkan rukun-rukun tersebut. Okey, cara ringkasnya ustaz bagi tahu rukun solat ni ada berapa? Ada 13. Kamu hafal yang ni. Yang ni senang saja. Ustaz bagi formula dia. Rukun solat ada 13. Yang pertama dini nah. Okey, yang pertama di berdiri. Yang kedua ni niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Kamu ustaz cakap dulu, nanti ustaz akan terang satu persatu. Yang keempat fa. Apa maksud fa? Bacaan Fatihah. Yang kelima rukuk. Rukuk. Yang keenam ruki ruki. Iktidal. Di berdiri, ni niat, takbiratul ihram, fa Fatihah, rukuk, iktidal. Dini tafaruki sudu. Okey, sudu. Lepas tu nombor 9
Du. Nombor 10. Ta. Nombor 11. Se. Nombor 12. Sat. Sampai 13. Sat. Okay. Cara baca macam ni. Dini tafa. Ni formula dia. 13 rukun solat. Saat ni Ustaz akan terang satu persatu. Dini tafa. Ruki. 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 Sudu. Du. Ni du bukan da. Du. Diu du. Du ta. Se. Sat. Sesat. Du ta sesat. Okay. Diri. Berdiri dengan tegak. Berdiri dengan tegak. Jadi rukun solat yang pertama adalah berdiri dengan tegak. Yang kedua, bila berdiri kita niat. Ni niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Okey, ni Ustaz ni okey, ni diri. Yang kedua, niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, bacaan Fatihah. Yang keempat bacaan Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, iktidal. Iktidal maksudnya bangun balik. Ni iktidal. Yang keenam. Yang ketujuh, sujud. Sujud. Sujud macam ni lah, sujud. Ingat mak sujud. Yang ke-8, du. Kan? Yang ni kan. Du. Ada dua du. Sujud. Duduk. Lepas tu duduk antara dua sujud. Macam ni. Duduk antara dua sujud. Yang ke-9, du juga. Yang ke-9, du juga. Duduk apa? Duduk tasyahud. Duduk tahiyat akhir. Ni. Duduk macam ni. Yang ke-9. Yang ke-10, bacaan tahiyat akhir. Ni at-tahiyatul mubarakatus salawat. Okey, Ustaz pelaju dulu. Ustaz ni Ustaz cerita satu persatu. Yang ke-11, salawat. Yang ke-11, salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Semua kena buat ni. Kalau tak buat ni, nombor 1, nombor 2, nombor 3, sampai nombor 11 ni tak sah solat kita, sebab dia merupakan rukun. Salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ke-12, salam. Kena buat salam. Kalau tak buat salam ni, assalamualaikum warahmatullahi. Siapa sembahyang dia tak bagi salam, sembahyang dia tak sah. Sembahyang dia tak sah. Maksudnya sembahyang dia tak habis. Kalau nak habis tu, waktu mana? Waktu kita bagi salam. Yang terakhir, yang ke-13, T ni tertib. T maksud apa? Tertib. Tertib ni maksudnya kita buat mengikut turutan. Mayang mesti dimulakan dengan takbir. Tak boleh kita bagi salam. Itu maksud tertib. Mula dengan tertib. Tertib ni ikut urutan. Okay, ini adalah rukun dia. Sebab apa Ustaz terang ni? Sebab dia tanya dalam buku ni. Tahukah kamu rukun dalam solat ada berapa? Ada 13. Apa yang ni? Dini tafa. Roki sudu. Duta. Sesat. Sesat. Di berdiri. Ni niat. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Nombor 4, Fatihah. Baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rukuk. Rukuk kita macam ni rukuk. Ni rukuk. Iktidal, lepas tu sujud. Lepas tu duduk. Duduk antara dua sujud. Yang ni duduk tahiyat akhir. Yang ni bacaan tahiyat akhir. Selawat, salam. T ni maksudnya tertib.
Okay. Sekarang kita tengok. Jadi kalau orang tanya rukun solat ada berapa? Ada 13. Jawablah. Dini tafaruki sududu tasesat. Apa yang ni banyak-banyak kali? Dini tafaruki sududu tasesat. Dini tafaruki sududu tasesat. Dini tafaruki sududu tasesat. Ni formula dia. Apa yang 13? Formula rukun solat. Okay, sekarang kita tengok rukun solat pula. Hari ni kita akan belajar 3 sajalah rukun solat. InsyaAllah 3 saja. Kita tak mau belajar banyak-banyak sebab ada banyak lagi ni. Nanti kalau banyak-banyak kamu pun tak larat. Tak larat nak ingat. Satu persatu kita belajar sikit-sikit. Fahami dan amalkan. Yang ni kamu boleh scan QR code. Apa kandungan yang ada dalam bahan di sini. Rukun solat. Rukun solat. Cuba baca. Rukun solat ada 13 perkara. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Ikut. Berdiri bagi yang mampu. Diri tadi. Ni lah masa ustaz akan sebut ni. Jangan hafal saja. Diri. Berdiri. Tak boleh semayang tak berdiri. Contohnya macam ni. Contohnya macam ni. Nak semayang kena berdiri. Kena berdiri dengan tegak. Kena berdiri. Maksudnya berdirilah macam ni. Okey, ustaz nak tunjuk kat kamu bagi nampak sikit. Berdiri. Berdiri macam ni, berdiri. Ni maksud diri. Nampak tak? Okey, berdiri. Berdiri. Kalau macam ni berdiri tak? Macam ni. Macam ni bersandar tak boleh. Tak sah orang solat bersandar. Ataupun dia duduk macam ni. Dia duduk satu kaki je ni. Dia berdiri juga tapi dia duduk satu kaki je ni. Berdiri di atas satu kaki. Tak boleh tak boleh. Mesti kena berdiri macam ni Kaki bentukkan V sikit. Tak boleh macam ni. Duduk macam ni pun tak boleh juga. Sekejap buat tak mana ni boleh ni. Masuk berdiri macam ni Masuk berdiri macam ni. Berdiri betul-betul. Kalau macam ni Allahu Akbar. Ni bersandar tak boleh, tak sah. Siapa tak berdiri dengan betul tak sah. Ataupun berdiri macam ni. Yang ni pun tak boleh juga. Sebab apa? Dia berdiri berdiri tongkat. Tongkat kaki pun tak boleh. Jadi berdiri yang betul adalah berdiri macam ni dan bukakan kaki. Allahu Akbar. Berdiri dengan betul. Macam ni pun tak boleh juga. Kangkang tak boleh. Ini solat kamu tak sah. Seterusnya yang kedua, berdiri bagi yang mampu lah. Kalau kita mampu. Kalau kita tak boleh berdiri, macam kita sakit, kecuali lah itu dikecualikan. Kalau kita sakit, boleh kita sembahyang sambil duduk, ataupun sambil berbaring, ataupun sambil tidur. Ikut kemampuan kita. Kalau sakit kaki, kita sembahyang sambil duduk. Macam orang tua-tua dia tak larat, dia sembahyang atas kerusi. Boleh. Tapi kalau kita yang ada kemampuan, kita kena sembahyang berdiri betul-betul. Nombor 2, niat, iaitu berniat solat dalam hati ketika takbiratul ihram. Lafaz niatnya, contohnya niat, iaitu berniat solat dalam hati. Kita yang pertama adalah berdiri, yang kedua adalah ni. Di diri, ni niat. Ini adalah niat dia. Jadi kalau kita sembahyang kita tak niat, tak sah sembahyang kita. Ini adalah lafaz niat. Solat subuh, sebelum kita angkat takbir tu,
Kita dah ada niat dalam hati kita. Kita baca lafaz dia. Kita berdiri, lepas berdiri kita niat. Kita baca, kalau sembahyang subuh kita baca lafaz niat solat subuh. Kita baca sama-sama. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Ini adalah lafaz niat solat subuh dalam bahasa Arab. Bahasa Melayunya, sahaja aku menunaikan solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, 2 rakaat sembahyang subuh. Kemudiannya solat zuhur. Siapa tak niat, tak sah solat dia, sebab niat ni adalah merupakan rukun solat. Nombor 2, solat zuhur begini pula niatnya. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri, sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur 4 raka'atin, 4 rakaat adaan lillahi ta'ala, tunai kerana Allah Ta'ala. Sembahyang asar pula. Usalli fardhal asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhal asri, sahaja aku menunaikan solat fardu asar 4 raka'atin, 4 rakaat adaan lillahi ta'ala, tunai kerana Allah Ta'ala. Solat maghrib. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhal maghribi, sahaja aku menunaikan solat fardu maghrib 3 raka'atin, 3 rakaat adaan lillahi ta'ala, tunai kerana Allah Ta'ala. Sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang waktu senja. Subuh sembahyang di awal pagi, zuhur sembahyang di waktu tengah hari. Asar bukan tengah hari betul, tengah hari masa waktu dah jatuh dah dalam pukul 1:30 macam tu. Asar sembahyang pada waktu petang, maghrib sembahyang pada waktu nak senja tu. Aisyah sembahyang waktu malam. Selalu kat Palih ni pukul 8.30, 8.30, 8.40, 8.50 masuklah waktu Aisyah. Usalli fardhal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhal isya'i, sahaja aku menunaikan solat fardu Isya 4 raka'atin, 4 rakaat adaan lillahi ta'ala, tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, jadi sembahyang ni lafaz niat ni kamu kena ingat. Jadi ada orang tanya pula, Ustaz, boleh tak cakap aku ni? Mak ayah saya tak bagi saya cakap aku dengan kawan-kawan. Jadi kalau dalam solat ni kita boleh bercakap aku. Kita membahasakan diri kita aku. Saya pun boleh juga, sahaja saya pun boleh juga. Tapi dalam konteks ni, dalam buku ni secara rasminya kita boleh cakap aku. Kalau Allah pula dia membahasakan diri dia sebagai kami. Kami. Allah dia tak cakap aku, dia cakap kami. Maksudnya kebesaran Allah SWT. Jadi Allah membahasakan diri dia sebagai kami. Kami bukan ramai bukan ramai. Maksudnya kamu kata pula Allah tu ramai. Tak kami ni Allah tu satu je. Allah tu yang esa, yang satu saja.
Jadi cakap aku ni dalam sembahyang ni boleh. Ya Allah, tolonglah, macam kita berdoa, ya Allah, tolonglah aku di dalam menghadapi peperiksaan ini. Kalau kita sakit, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit aku ini. Boleh. Tapi kalau cakap aku dengan kawan-kawan tu kurang elok lah. Jadi jangan cakap aku dengan kawan-kawan, cakap saya dengan siapa-siapa pun. Dengan adik-beradik ke cakap saya. Dengan kakak ke, dengan abang ke, dengan adik cakap saya, jangan cakap aku. Aku ni dia kurang elok dia macam kurang adab sikit lebih sopan kita menggunakan perkataan saya kalau cakap dengan kawan-kawan kata saya. Ustaz pun kalau sembang dengan kawan-kawan pun tak cakap aku, kata saya. Saya hari ni saya nak pergi makan macam tu. Jom kita pergi makan sekali, ikut saya. Cakap saya. Okey, kita tengok info. Niat dalam hati adalah wajib dan lafaz niat ialah sunat. Niat tu dalam hati niat tu wajib. Lafaz niat ni adalah sunat. Nak baca tak apa, tak baca tak apa. Tapi kita belajar ni kita kena tahu, kita kena wajib belajar, kita kena wajib baca. Kalau tidak kita tak tahu apalah kita kena buat juga perkara-perkara yang sunat ni. Jadi kalau orang tanya baru kita boleh jawab. Kalau orang tanya, baca tengok lafaz niat. Saya tak pernah baca pun sebab ustaz kata sunat. Sunat tak buat pun tak apa. Dalam periksa nanti dia tak kira. Lafaz niat tu kita kalau suaikan kena suaikan. Jangan tak suai pula. Kamu kata lafaz niat ni tak baca tak apa ustaz kan sebab dia sunat. Jangan macam tu Jadi kita sebagai seorang murid kita kena tahu. Jadi niat dalam hati ni maksudnya hadir dalam hati kita ni. Kita ni main nak semayang. Semayang apa? Semayang zuhur. Kita kena ta'yinkan, terangkan dalam hati kita ni kita nak semayang zuhur, nak semayang asar, nak semayang maghrib. Itu maksud dia kena niat. Dan yang ni yang usolli ni adalah lafaz saja tak baca tak apanya kerana di sini dia tulis sunat saja lafaz niat ni ialah sunat. Jadi niat tu maksudnya niat dalam hati kita ni, aku berdiri ni sebab apa? Saya berdiri ni sebab apa? Sebab nak semayang. Niat dalam hati ni nak semayang. Kata usalli fardha, baru kita kata usalli fardha. Kalau semayang subuh, usalli fardha subhi rak'ataini ada lillahi ta'ala. Dan rukun yang ketiga tadi, satu berdiri, diri, yang kedua niat, yang ketiga ta. Apa ta ni? Ta yang ketiga ialah, tengok muka surat sebelah. Ta ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, angkat tangan macam ni melafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar. Jadi yang lelaki ni pastikan tangan kamu ni, jari kamu ni, ibu jari ni sama dengan telinga ni. Ni had dia. Ni adalah cara nak kita takbiratul ihram. Jangan tinggi lebih, jangan lebih dan jangan kurang. Kalau boleh ikut yang ni ikut yang ada dalam buku ni. Ada juga pendapat yang mengatakan bawah ni daripada sini pun boleh juga tapi kita ikut dalam buku ni okey. Kalau perempuan pula jangan tinggi angkat takbir di ujung jari ni sampai sini saja. Sampai dekat dagu macam ni saja okey, tengoklah buku ni, tengok. Okey, kita masa takbir tu kita lafaz Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Allah yang maha besar. Jadi untuk hari ini Ustaz harap kamu dapat 3 saja hari ini. 3 rukun solat kamu yang boleh ingat, iaitu yang pertama diri, yang kedua niat, diri, niat, yang ketiga takbiratul ihram. Okey, jadi ini saja untuk hari ini dan insya-Allah kita akan buat sedikit latihan muka surat 113. Muka surat 113 solat sempurna. Solat sempurna ni arahannya pilih dan tulis. Nombor 1, rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan. Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Dalam solat. Tempat kosong kita tulis dalam solat. Mana da? Apa yang bunyi da? Dal alif da. Ada dal alif da? Ni dal alif da, bukan ni ta. Ni dal alif da, ni barabar. Ni dal alif da, ni tarater. Ni Allah, yang ni dal alif da tak? Bukan ni nim ya ta niat. Yang ni dal alif da tak? Ya dal alif da dalam.
Dal alif da. Okey, ikut ustaz. Dal alif da. Lam mim lam. Dalam. Sa sa. Lam alif ta la. Solat. Dalam solat. Jika tidak dilakukan, solat akan apa? Kalau kita tak buat rukun solat ni, yang 13 perkara tu, akan terbatal. Ada tak perkataan ter mulangan tarater? Yang ni tarater tak? Ni takaf tak. Ni tarater tak? Yang ni baraber. Ni tarater tak? Ni nun yata niat. Ni tarater tak? Yang ni Allah. Alif lam lam ha Allah. Yang ni tarater tak? Ya, yang ni terbatal. Jika tidak dilakukan, solat akan terbatal. Maksud solat akan terbatal tak dikira nah. Tak sah. Terbatal. Okey, heja tarater, tulis tarater. Baba. Ta. Lam tal. Terbatal. Okey, dah siap nombor 1. Sekarang kita tengok nombor 2. Rukun solat pertama. Apakah rukun solat yang pertama? Berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Ada tak berdiri bagi yang mampu? Yang ni dalam solat. Baraber. Bukan. Ni Allah ni tak. Yang ni berdiri. Okay, kita tulis berdiri. Baraber. Heja lah. Baraber. Dalyadi. Rayari. Berdiri. Ba alif ba. Gayagi. Bagi. Yang. Mimam. Pawapu. Mampu. Berdiri bagi yang mampu. Okey, jadi rukun solat yang pertama ialah berdiri bagi yang mampu. Kecuali orang sakit, dia boleh semayang atas kerusi ataupun dia boleh semayang atas apa lagi? Atas katil, berbaring sambil berbaring boleh. Janji semayang, kalau tak semayang dosa. Nombor 3, rukun solat yang kedua. Apa dia rukun solat yang kedua? Diri. Niat. Nun. Okey, ni jawapan dia. Nun. Ya. Ta. Niat. Nun ya ta apa ni? Niat. Rukun solat yang ketiga, nombor 4. Rukun salam alif ta solat kaf ke ta ya 3 ga ketiga. Rukun solat ketiga ialah takbiratul ihram. Okay, tengok yang pertama tadi yang pertama yang kedua ni, yang ketiga tak maksud apa? Takbiratul ihram. Mana takbiratul ihram? Yang ni takbiratul ihram. Kaf tak bayabi rata ra takbira ta alif lam tul hamzah hamzah ha ra alif mim ram ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu macam mana? Allahu akbar. Nah, lafaznya Allahu akbar. Lafaznya nombor 5, lam lafaznya ialah Allahu akbar. Okey, kita tulis Allahu akbar. Alif lam ha Allah. Hu alif kaf ak barabar akbaru ra depan ru akbaru Allahu akbaru. Okey, sekian dahulu kelas untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi sambungan kita pada minggu yang akan datang. Sekian dahulu apa yang telah kamu pelajari hari ini. Ustaz harap kamu ingat rukun solat. Yang pertama berdiri, yang kedua rukun yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram.
Dan juga kamu perlu ingat lafaz niat kelima-lima solat itu. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isya. Sekian dahulu daripada Ustaz. Selamat belajar semua. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.